Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan majlis, bagi memperoleh keberkatan majlis kita pada malam ini, mari sama-sama kita membuka majlis dengan bacaan Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada Rasulullah, kepada sahibul bait, kepada sahabat-sahabat, kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita, datuk nenek kita, keluarga kita. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita, siapa yang kita hadiahkan tu beroleh kebaikan, insya-Allah. Jadi sebelum kita meneruskan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita beristighfar sebanyak 3 kali dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima istighfar kita, taubat kita, dan menerima selawat kita. Mudah-mudahan barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali, insya-Allah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, Tuhan yang mengurniakan nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, Maliki yaumiddin, Malik, pemerintah di hari pembalasan. Allah yang mengurniakan kita rezeki kesihatan, sihat kita. Pada malam ini kita dapat berkumpul, berada di dalam majlis ilmu, insya-Allah, dan semoga istiqamah kita sehingga ke akhir hayat. Amin, insya-Allah. Allah juga yang mengurniakan umur kita yang panjang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang muslimat yang rahmati Allah sekalian, bertemu kita lagi dalam kuliah Maghrib Masjid Bandar Universiti. Kita jumpa hari-hari, insya-Allah, kan. Cuma dalam majlis ilmu ini kita bertemu kali kedua rasanya di Masjid Bandar U ini, dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang turunnya rahmat dan hidayah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bersama nanti di dunia ni dan bersama nanti di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, sihat semua ya? Alhamdulillah. Apa khabarnya ya? Baik, alhamdulillah, sihat, kan. Sebelum saya mula, saya mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan, udah niat iktikaf ke hari ni? Udah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita beroleh pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sihat, kita terus istiqamah dalam apa? Dalam mengimarahkan masjid kita.
Lepas ini kita panjang-panjangkan cerita, udah boleh kau mahu semayang. Dulu ramai orang tak dapat semayang, dia heboh. Udah boleh semayang, tak ada juga penuh-penuh. Itu ceritanya lah kan. Jadi cuma bertambah sikit lah daripada dulu. Mudah-mudahan kan, kita dengan berkat kita punya seruan kita, kabur-kaburkan sahabat-sahabat tu, mudah-mudahan dia ramai lagi datang. Jadi kepada follower Facebook live kuliah Maghrib Masjid Bandar Universiti, kan? Apa khabar koma? Hashtag MBU di hatiku dan hashtag patuhi SOP. Mudah-mudahan siapa-siapa yang mendengar di luar sana, kawan-kawan, adik-beradik ke sahabat handai, jadi teruslah istiqamah menyokong kuliah Maghrib Bandar Universiti. Kalau ada siapa-siapa yang sakit tu ya, yang cerun-cerin ke, pergilah ke klinik. Pergi klinik, tak sihat. Ni cerita pergi ke klinik ni kan. Dia mau buat lawak lah hari tu ceritanya. Kan, pergi Cangkap Melentang. Orangnya yang pergi itu orang parit katanya, pergi Cangkap Melentang. Teman tak nak jumpa dresser katanya. Teman nak jumpa doktor juga. Jumpalah doktor menggali. Kan? Bila doktor menggali, dia pun bertanya lah, "Pakcik, apa sakit?" "Saya rasa tak semiak lah," katanya. "Apa itu tak semiak, pakcik?" "Rasa cerin-cerin," katanya, "badan." "Apa itu cerin-cerin, pakcik?" "Rasa dedor," katanya. "Allah, dedor pula." Dia pun jenuh macam mikirnya, dedor lah, cerin-cerin lah, tak semiak lah. Apa sebenarnya apa penyakit pakcik? "Libang libu rasanya," katanya. "Udah libang libu pula," kan. Lepas itu apa pula pakcik sebenarnya sakit? "Panas di dalam," kata. "Oh, pakcik demam ke?" Katanya demam. Nak ngaburkan dia demam tu, jenuh dengan tu tak semiaknya, cerun-cerinnya, libang libu, dedor, semua ada. Jadi itu cerita orang parit lah. Kalau tak semiak rasanya ada gejala lerah pergi klinik kan. Kan kita ikhtiar je kan. Tapi dalam khutbah minggu lepas, siapa yang masih segar dalam ingatan, sebab saya baca tu saya ingatlah, mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita sebut zikir 3 kali sebelah pagi, 3 kali sebelah petang. Ingat ke? Ingat ya? Sebenarnya bacaan itu ada dalam zikir maksurat. Sama-sama kita pada malam ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali ya, lagi 2. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Las. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan kita terhindar daripada wabak penyakit yang berbahaya insya-Allah. Kita amalkan insya-Allah. Siapa yang telah mengamalkan zikir maksurat tu, maknanya dia akan baca automatik lah. Baca salah satu daripada zikir maksurat adalah zikir itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini berapa bulan ya? 29 November. Saya bukan nak ingatkan 29 tu, saya nak ingatkan hari hijriahnya tu. Berapa? 13 Rabiul Akhir 1442. Hari ni 13, besok 14, lusa 15. Hari apa tu? Hari putih. Alhamdulillah. Siapa yang dah puasa tahniah diucapkan. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan, keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hari ni, 13, 14, 15. Mulai hari ni, besok Senayan, lusa Selasa. Jadi kalau boleh terus, kalau tak lalu buat semua, jangan tinggal semua. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal puasa hari putih ni. Kita beramal, kita tak tahu yang mana satu amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu taala. Puasa Senin Khamis, puasa hari putih kan. Puasa sebenarnya kan Ustaz katanya, teman ni katanya, kalau bulan puasa tu insya-Allah konsisten, istiqamah. Tapi kalau luar bulan puasa katanya, Allah, banyak benar cabaran katanya. Jadi kita kena kuatkan semangat. Kuatkan semangat tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian.
Mari kita buktikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru lagi melepasi Rabiul Awal, iaitu apa? Kita yang pertama dituntun banyakkan berselawat. Nak buktikan cinta ni, banyakkan berselawat. Yang kedua, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satunya puasa kita pada hari-hari putih. Insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang dimati Allah sekalian. Jadi kita sambung kuliah kita, perbincangan kita dalam kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam, iaitu satu checklist kita nak ngabarkan, nak check kita ni benar-benarkah kita muslim dari sudut akidahnya. Kita dah lepas dah. Muslim dari sudut ibadahnya dah lepas dah. Dan kita sekarang ni berada di fasa terakhir, muslim dari sudut akhlaknya. Jadi pada sesi yang lepas kita telah membicarakan tentang ciri-ciri akhlak mulia seorang muslim. Alhamdulillah. Jadi kita telah pun berbicara tentang yang pertama, muslim yang pertama tu menjauhi perkara syubhat. Menjauhi perkara syubhat. Kita dah cerita dah hari tu. Tuan-tuan dan puan ingat kan? Alhamdulillah ingat. Jadilah ingat tajuk jadilah. Isi yang tu agak-agak syubhat tu ya. Maksudnya kita kena jauhkan syubhat daripada makanan, minuman, perkara-perkara perbuatan ataupun urusan kita dengan manusia. Kita jauhi syubhat. Yang kedua, kita apa dia? Ciri-ciri akhlak mulia ni seorang muslim memelihara penglihatan. Kita dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala mata untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecantikan, keindahan alam yang diciptakan. Seterusnya kita memuji Allah. Subhanallah. Jangan kita tengok menggunakan mata, nikmat ni, mata ni perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya, siapa lagi? Apakah lagi sifatnya? Memelihara lidah. Sifat orang muslim memelihara lidah. Maknanya sebut ni bukan sebut untuk orang lain, sebut untuk kita. Kalau kita dah check kan, check kan, kita telah memelihara, kita telah menjauhi perkara syubhat, check, yes, tick. Ataupun yang kedua, kita telah memelihara penglihatan, yes, sekurang-kurangnya kita berazam. Kalau sebelum ini kita dah buat dah, tapi kadang-kadang ada juga yang terkona-terkona, terlancut kan. Jadi kita azam untuk menjauhi sungguh perkara-perkara yang penglihatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, memelihara lidah. Kan kita sebut perkara yang baik. Kita sebut perkara yang baik ataupun diam. Dan kita banyak sebut apa? Wallahu alam. Sambung sikit. Wallahu alam bisawab. Macam tu. Banyak kan sebut perkara yang baik, ataupun kalau tak ada yang baik, diam. Jangan lepuk-lepik kosong yang tidak bermanfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi seterusnya pada malam ini, bukan, pada malam ini kita telah pun bercerita tentang ataupun membincangkan tentang bersifat pemalu. Kita ni mestilah bersifat pemalu. Malunya kita untuk apa? Malunya untuk melakukan maksiat dan mungkar. Saya bukan bercakap untuk tuan-tuan saja, bercakap untuk diri sendiri juga. Kita kena malu kepada Allah, malu kepada makhluk. Tu perkara kedua. Kadang-kadang kan sekurang-kurangnya orang ni dia tak malu pada Tuhan, dia tak nampak katanya, dia malu pada manusia lagi. Nauzubillah min zalik. Jadi kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa? Di atas maksiat dan mungkar yang kita lakukan. Jadi jangan kita putus asa. Alang-alang. Jadi ini bukan alang-alang ni, sebab bila kita dah melakukan maksiat mungkar, kita kena segera beristighfar. Kita mengaku kita salah. Kita banyak dosa, tuan-tuan dan puan-puan. Kita manusia biasa yang tidak sunyi daripada salah dan silap. Jadi kita istighfar banyak-banyak. Tadi mudah-mudahan Allah menerima istighfar kita, menerima taubat kita, dan mengampunkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Jadi jangan malu untuk menyatakan kebenaran. Bila kita telah diberi tugas, kita perlu menyatakan pendirian kita. Jangan malu. Kalau kita dah beri amanah, jangan malu. Malulah nak jalankan tugas. Jangan. Kan? Kalau kita telah diberi satu tanggungjawab,
kan, telah diamanahkan kepada kita untuk menyatakan kebenaran. Walaupun sepahit mana pun kita kena nyatakan kebenaran. Jangan kita sorok kebenaran itu. Jadi itu sifat malu yang sepatutnya ada. Kita ada lagi berapa? 5. Yang kelima pada malam ini insya-Allah. Bersifat lemah lembut dan sabar. Bersifat lemah lembut dan sabar adalah salah satu ciri akhlak mulia yang kita kena raih. Kita dah raih apa tadi? Menjauhi perkara syubhat dah raih, memelihara penglihatan dah raih, memelihara lidah dah raih, bersifat pemalu pun dah raih. Jadi seterusnya, ini adalah sifat yang seterusnya, yang kelima, iaitu bersifat lemah lembut dan sabar. Kita bukannya lemah lembut, macam hari tu saya rasa macam dah sebutnya, bukannya lembut, tapi lemah lembut. Jadi sebenarnya lemah lembut tu bukan berartinya kita lemah. Lemah lembut itu bukan berartinya kita lemah. Maksudnya macam cerita Ayo kan. Ayo ni kan, kalau kita ambil wudu, kita main-main dia, kan masa mandi kita main Ayo, lepas tu kita bawa anak pergi Ayo terjun, tak boleh lah sekarang ni. Boleh jugalah pergi kalau lepas kena minta sorat kan, pergi Ayo terjun, main Ayo, lembut Ayo tu kan. Tapi dengan Ayo tu juga boleh kita padam kebakaran, betul tak? Bila time dia perlu, dia paip bomba tu, itu kena kita pun patuh riuk tu kan. Kena Ayo paip bomba tu boleh memadamkan api dengan Ayo yang lembut tadi. Apa lagi? Dengan Ayo yang lembut itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila dalam jumlah yang besar, tsunami umpamanya, boleh memusnahkan satu negeri. Kapal-kapal yang besar boleh tersadar dekat darat. Cuba bayangkan macam mana dia dibawa oleh Ayo yang lembut. Jadi kita bersifat lembut, lemah lembut dalam apa? Dalam kita dakwah. Maksudnya bila tiba time tertentu yang diperlukan, kita kena bersikap keras. Lemah lembut tidak bermakna lemah. Jadi maka orang yang bersikap lemah lembut dan sabar dalam mengendalikan hawa nafsunya, tidak kasar dengan orang, tidak melakukan kezaliman ke atas orang, itu adalah individu yang sangat hebat sebenarnya. Boleh ke buat apa itu, tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah boleh. Kita try lah, kita berusaha ikhtiar. Kalau tak boleh kejap ini, mungkin minggu depan ke, bulan depan ke, jangan langsung mana maunya, jangan apa itu. Kita try sama-sama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Begitu juga kita dengan anak, dengan dalam keluarga, kita kena berlemah lembut. Jangan kita nak merai aja tau. Betul merai. Merai ni macam pura-pura. Agak kena merai saja, nak marah. Jangan. Dengan orang elok je bersembang ni, kedai kopi, bumbang, bertepuk tampuk. Kalau dengan anak kan silap sikit, lempang. Jangan. Kita dengan isteri, dengan anak, kita lemah lembut kan. Jadi muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok lemah lembut itu ada pada ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi menangani masalah dakwah di peringkat awalnya. Orang-orang di sana yang kufur, yang syirik tu, yang benci kepada Islam, dalam berdakwah dia dulu pernah dipenggar dia orang, dia tengah sujud tu letak tai unta tu tengah hangat-hangat tu kan. Bayangkan diludah dia orang, dipenggar dia orang dengan batu sampai berdarah. Tetapi Nabi pernah membalas dengan kekasaran, kejahatan? Tidak. Malahan kalau dekat Taif kan kita dengar kan cerita Taif, apabila dia telah dicederakan, luka kan, sampai kakinya, kasutnya tu penuh dengan darah, menitis darah daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu kan. Tetapi dia mendoakan supaya mereka diberi hidayah. Kalau tak sekarang pun mungkin anak cucunya. Ternyata benar. Jadi kita kena bersifat lemah lembut macam apa? Macam Rasulullah buat. Katalah kita ni kan, macam mana payah, awak udah biasa. Jika perhatikan orang yang tengah marah, tengah merai tu. Orang marah pun. Merai tu merai tahu kan? Lepas tu orang yang pura-pura. Pura-pura ni maksudnya nak merampus saja.
Jadi ada ke mukanya elok manis je? Tak ada. Cakap dia tak teratur. Muka tu merah, cakap tak teratur. Jadi itu tidak ada sifat lemah lembut. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu berlemah lembut. Kita perlu bercakap dengan siapa yang kita dakwah. Kita ni sebagai pendakwah sebenarnya. Nah, kita sebagai pendakwah. Jadi mari sama-sama kita mengajak. Paling awal sekali anak isteri kita, jiran kita, apa nama tu, setaman kita ajak nama. Kita mengajak kepada pergi masjid, kita mengajak kepada mentaati Allah dan Rasul. Kita dakwah, kan? Kita kena banyak berdakwah. Jadi dalam kita berdakwah ni, kita kena lemah lembut. Walaupun orang marah, kan? Walaupun orang marah, walaupun orang ni menutup pintu pagar ke, kita tetap tidak membalas dengan kejahatan ataupun dengan kekasaran. Kita kena lemah lembut. Itulah ciri-ciri pendakwah. Seperti mana apa? Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi petugas-petugas Islam ini perlu mencontohi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifatnya lemah lembut. Contohnya pada waktu dulu, kan, sewaktu perang Uhud, bagaimana Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Semua dah tahu dah ceritanya, kan. Jadi Wahsy ini sampai satu ketika dia nak memeluk Islam. Dia memeluk Islam, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah ini adalah bapa saudara yang paling disayang, disebut singa Allah. Kalau kita pergi ke Uhud, kita akan nampak akan ziarah makam Sayyidina Hamzah dan 70 syuhada yang gugur di medan Uhud. Jadi Hamzah telah dibunuh oleh Wahsy. Tetapi apabila Wahsy datang kepada Rasulullah untuk, ni pendekkan ceritalah, untuk memeluk Islam, dia bersyahadah di hadapan Rasulullah, kan? Tetapi Rasulullah kata apa? Maksudnya kamu pergi. Maksudnya dia tak boleh tengok sebenarnya. Walaupun dia nak maafkan dan menerima syahadah, tetapi dia suruh Wahsy pergi. Sampai apa? Sampai bila Wahsy tahu Rasulullah nak pergi kat situ, dia nyorok siap-siap. Sebab apa? Dia tahu Rasulullah tak nak tengok dia. Jadi itu antara perkara yang bagaimana Rasulullah lemah lembut, pemaafnya Rasulullah SAW. Jadi sifat ini adalah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita apa? Memerintahkan supaya kita bersabar dan memaafkan. Surah Al-Syu'ara. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Itu firman Allah dalam surah Al-Syu'ara. Seterusnya Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, peristiwa bagaimana Allah memerintahkan kita supaya bersifat lemah lembut dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Memaafkan, cakap boleh senang, cakap boleh lah, nak buat, tapi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, di antara ciri-ciri ahli syurga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang ke atasnya. Ada satu cerita, ringkas ceritanya, kan, sahabat tu dikatakan, Rasulullah kata ahli syurga ada di hujung kampung tu, ada seorang, jadi bila diintip apa pun dia tak adalah tahajud sampai tak tidur-tidur, baca Quran tak berhenti, tidak. Bila tidur, time nak tidur dia tidur, time dekat nak subuh ataupun dia buat tahajud macam biasa, kan. Jadi bila ditanya apa amalan dia, sehingga Rasulullah mengatakan bahawa dia adalah ahli syurga, dia kata tak ada apa, biasa, cuma sebelum tidur dia kata aku memaafkan kesalahan orang yang menzalimi aku maafkan, kan. Setiap malam aku memaafkan sebelum aku tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, mau kita beramal. Tapi pada siapa yang dah buat tu, alhamdulillah. Yang belum tu, mari kita amalkan sifat akhlak yang terpuji ni. Kita maafkan segala apa kesalahan orang kepada kita. Maafkan, aku maafkan, minta maaf semua, ataupun tulis dalam WhatsApp, maafkan segala kesilapan, kan. Kalau dah segan sebut dalam
dalam telefon kan, segan nak jumpa, nak bercakap, tulis dalam WhatsApp, maafkan kesalahanku. Kalau boleh kabur lah, apa salahnya kan. Orang terumpat ke, terkata ke di belakang kan. Jadi itu. Kemudian seterusnya Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar juga, surah Az-Zumar, surah An-Nur, banyak tuan-tuan dan puan-puan. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Maksudnya kalau kita memaafkan orang dan kita berlapang dada, maka Allah akan mengampuni kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, itulah sepatutnya ciri-ciri yang ada pada pendakwah. Kita ni adalah pendakwah. Pada kita ni dipertanggungjawabkan untuk berdakwah. Paling kurang pada keluarga kita, saudara mara kita. Kalau boleh, yang hebat macam sahabat-sahabat kita tu, pergi ke rumah-rumah, pergi ke sana kemari, untuk apa? Untuk mengajak manusia kepada Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga arahan-arahan supaya bersifat lemah lembut dan sabar itu adalah arahan daripada hadis-hadis Nabi. Saya bacakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan sabda Nabi SAW bermaksud, sesungguhnya seorang hamba itu akan mencapai darjat orang-orang yang berpuasa serta bersembahyang malam dengan sifat lemah lembutnya. Maksudnya sifat lemah lembut itu boleh mencapai darjat yang tinggi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya apa Nabi arahkan kepada kita? Mahukah aku memberitahu kamu suatu perkara yang dengannya Allah akan memuliakan binaan, iaitu kedudukan seorang. Maksudnya memuliakan kedudukan seorang dengan mengangkatnya kepada beberapa darjat ketinggian. Mereka menjawab, "Wa ya Rasulullah." Ya, baginda bersabda, berlemah lembutlah kamu terhadap orang jahil. Lemah lembut, orang yang tak reti jangan kita kasarkan dia. Orang yang tak reti, contohnya macam bagaimana badui yang datang kepada apa? Yang datang dekat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita yang selalu ustaz-ustaz dengar, yang ustaz-ustaz selalu cerita. Dia masuk dalam masjid, dulu mana ada masjid Arab itu. Masjid kita yang cantik ni ada pagar apa semua. Dulu pelepah tamar aja dia punya pagar tu. Masuk-masuk, orang badui tu kencing dekat, nasib baik kencing dekat sudut bucu kan. Sahabat-sahabat udah nak smackdown dah, nak ngira nak melepuk je. Rasulullah kata biar bagi dia habis kencing dulu kan. Rasulullah lah dah lepas dia kencing, suruh apa nama tu, bayangkan kayu dalam masjid kan. Agaklah sikit kan. Rasulullah kata apa? Pergi ambil air setimbel cucur kan. Barulah sahabat-sahabat tu faham mengapa tak boleh pukul dia waktu dia kencing. Sebabnya kalau tengah dia kencing pukul lagi berecor-recor ayuhnya kan. Lagi payah nak nyucurnya. Baik biar dia habiskan dulu. Habiskan sepasal-sepasal baru kita cucur. Gitu. Bagaimana lemah lembutnya terhadap orang jahil. Lepas tu baru dikabar, ini masjid. Tak boleh kencing sini, tak boleh buat kekotoran. Kencing itu adalah kotor. Sebab kita buat ibadat, solat dan sebagainya. Jadi seterusnya apa Nabi kata? Maafkanlah orang yang menzalimi kamu. Maafkan orang yang menzalimi kamu, menzalimi kita, nipu kita. Aku tak maaf dah. Nipu aku bukannya sedikit duit tu, berapa kali dah ditipunya aku. Maafkan. Maafkan. Cakap senang lah ustaz, tak kena. Saya pun pernah kena. Maafkan. Nak buat macam mana kan? Kita buat mereh-mereh apa, perah-perah apa gunanya, bukan dapat balik pun. Baik kita maafkan kan. Kalau kopi tu lemak lah. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita maafkan kan. Hulurkan pemberian kepada orang yang menahan pemberiannya kepadamu. Maksudnya bantuan kita tak dapat tapi kita bagi dia. Disebabkan orang menahan, contoh kan, sepatutnya kita dapat, orang kata tak dapat kan. Jadi kita buat baik dengan dia, kita bagi salam dengan dia, kita pula sedekah dekat dia kan. Kemudian, dan sambunglah ikatan silaturahim terhadap orang yang memutusnya terhadap kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, ini adalah perkara yang apa? Yang mulia, sangat-sangat mulia. Allah naikkan, angkatkan darjat kita. Kalau orang tu putus, tak ada siapa tak kawan dengan kamu, ataupun dia unfriend unfriend kan sekarang ni kan.
WhatsApp ke Facebook, unfriend. Macam mana? Udah tak nak kawan. Kita pergi salam dengan dia ataupun bagi salam. Ataupun kita pergi jumpa dia, Assalamualaikum. Biarlah dia jumpa 10 kali pun, janji kita cuba untuk apa? Menjalinkan silaturahim pada orang yang dah tak ada, udah getik berkawan dengan kita. Jadi kita minta maaf walaupun kita tak salah, walaupun di atas mungkin ada silap faham umpamanya, ya, kita minta maaf lah, silap lah, kalau apa yang aku buat silap, minta maaf. Biar dia sekali, biar dia 2 kali kan. Jadi kita buat baik pada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, itu sangat-sangat tinggi martabatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita sambungkan silaturahim kepada mereka yang memutuskannya. Jadi seterusnya Rasulullah SAW bersabda lagi, banyak perintah Nabi kepada kita dengan hadis-hadis yang panjang ini. Untuk apa? Untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, untuk kita bersifat lemah lembut dan bersabar. Ini hadis seterusnya, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan makhluknya di hari kiamat, penyeru pada hari itu pun menyeru, di manakah orang-orang yang mempunyai keistimewaan? Baginda bersabda, lalu bangun segolongan manusia dan bilangan mereka adalah sikit aja yang dikatakan mempunyai keistimewaan, sikit aja. Mereka semua bergerak dengan cepat memasuki syurga, lalu disambut oleh para malaikat. Deman ni bila dia panggil, siapa yang banyak istimewa tu, mana VIP tu mana? Jadi sikit ni wallahu alam. Ini nisbah pada orang yang berbilion-bilion manusia. Sikit tu nisbah yang bukanlah 2-3 orang, bukanlah 200-300, mungkin puluhan ribu dan sebagainya. Baik, kemudian mereka pun bergerak dengan cepat memasuki syurga, lalu disambut oleh malaikat. Kemudian mereka ditanya, apakah keistimewaan kamu? Jadi mereka menjawab, adalah kami ini apabila dizalimi kami bersabar. Sabar bila dizalimi, kan? Sabar macam-macam. Dizalimi ini macam maksudnya kita ditipu, ditindas, diinaya dan sebagainya. Itu banyak cerita. Semua saya rasa, bukanlah saya rasa, saya pasti di hadapan saya ni macam-macam pernah dizalimi orang, diinaya orang, ditipu orang, kan. Dengan orang cakap ni pun sama juga, kan. Jadi kita kena bersabar. Apa dia punya ciri? Bersabar apabila dizalimi. Apabila dilakukan kejahatan kepada kami berlemah lembut. Bagi orang, contohnya kan, orang marah dekat kita dengan muka manis, ada apa ya, macam tu, kan. Boleh ke buat apa itu, tuan-tuan dan puan-puan? Ini bukan cerita je tau, ini bukan dengar je, ini nak kena buat ni lepas ini ni, insyaAllah kita check lepas ini. Kalau right lah, sendiri mau ingat, insyaAllah saya juga akan buat perkara yang sama, insyaAllah, kan. Iaitu kalau ada orang yang melakukan kejahatan kepada kami berlemah lembut, lalu dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga, kerana ia adalah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Masuk syurga. Apa ciri-cirinya, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama tadi, bersabar apabila dizalimi. Yang pertama. Yang kedua, berlemah lembut apabila orang melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, menyambung silaturahim. Yalah, maafkan tu betul. Kalau tak maafkan, takkan kita nak sambung ya. Memaafkan, menghubungkan silaturahim. Kalau walaupun orang tu udah putus saudara, putus sahabat. Macam Birami cerita 3 Abdullah, putus saudara katanya, mak apa itu kan. Jadi jangan buat apa itu. Baik, itu antara ciri-ciri manusia yang mempunyai keistimewaan, VVIP di Yaumul Mahsyar, yang akan dipelawa. Mana dia? Silakan masuk. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita doa pada malam ini, kita berusaha untuk apa? Untuk mengamalkan ciri-ciri itu tadi, agar kita juga beroleh golongan, beroleh ganjaran yang istimewa sebagai VVIP di akhirat kelak. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu adalah
hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kepada kita supaya kita berlemah lembut dan bersabar. Ada banyak kisah di mana diceritakan di sini bahawa Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW, kan. Salah satu daripadanya, kan, saya bacakan ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, Abu Hurairah menceritakan bahawa seorang Arab Badui telah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, bawakanlah gandum ke atas 2 ekor untaku, kerana kalau engkau buat begitu, ia bukan harta engkau dan bukan juga harta bapa engkau." Ya. Kemudian ia menarik kain selendang Rasulullah sehingga meninggalkan kesan kemerahan di leher baginda. Sentapnya sampai merah leher baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah buat apa? Walaupun dah kena apa itu, dah ayat tu power tu, ayat tu memang ayat orang kata kau ajak betul kan. Ya, dia kata bukan harta bapa engkau katanya. Lepas itu disentapnya pula kain inilah macam dekat khawla, kan. Khula kan. Kain tu selendang Rasulullah disentap sehingga merah leher Rasulullah SAW. Apa Rasulullah buat? Lalu Rasulullah memerintahkan supaya membawa kepada badui itu seguni gandum dan tamar, bagi ke dia, kan. Bagi ke dia. Kemudian seterusnya Rasulullah SAW, kan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya kaum kerabat yang selalu saya hubungi mereka, tetapi mereka semua memutuskan hubungan dengan saya." Ini dengan adik-beradik pula ni, kan. Adik-beradik pula kita selalu sebenarnya kan WhatsApp ke Facebook ke, kan, banyak gunanya untuk kita apa? Untuk kita tanya khabar. Janganlah bila ada hal baru nak telefon. Ada hal baru nak bagi mesej. Kata ada hal, sibuk melayan orang lain. Kalau boleh kan hari-hari ataupun 2-3 hari sekali kita tanya khabar dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, Telegram ke, apa keluarga kita tu, tanya khabar, sihat ke, komen hari ni udah makan ke, apa komen makan. Janganlah nangkap gambar makan je kiranya. Allahu akbar, hari ni makan ini katanya, petang karang makan ini pula, bapa kan makan, kan. Jadi kita bertanya khabar ada gunanya. Jangan kata tak ada guna langsung, tapi kalau menyalahgunakan, yang itu yang kan, masukkan perkara-perkara yang kita tak tahu betul ke salah, fitnah lah, apalah. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita gunakan telefon pintar kita tu ke arah kebaikan, dapat pahala tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kemudian apa dia kata? Saya berbuat baik kepada mereka tetapi mereka berbuat jahat terhadap saya. Dia ngadu kat Rasulullah. Saya berlemah lembut dengan mereka tetapi mereka bersikap keras terhadap saya. Lalu baginda bersabda, "Jika sekiranya engkau berbuat seperti yang engkau katakan, seolah-olah engkau menjemukan mereka dan engkau tetap akan mendapat pertolongan dari Allah selama engkau berbuat demikian." Rasulullah kata, teruskan buat apa itu. Maksudnya walaupun orang kata apa pun, dia buat baik juga, buat elok juga, hantar juga, bagi salam juga, pergi ke rumahnya, kan. Sebenarnya kan bila kita sekarang ni, bila dah ada WhatsApp ke, telefon ke, Facebook ke apa ke, kita nak pergi rumah, walaupun rumah saudara mara, kita kena tanya dulu, ada free ke hari ni, kami nak datang ziarah. Kita sekarang kopi tu, sebab kita tak tahu apa kesibukan saudara mara kita tu, kan. Entah-entah dia nak kulu kelor ke darat ke baruh, kan. Jadi kita tak boleh nak terjah. Jadi kita gunakan WhatsApp kita. Kalau dia tak balah, maknanya apa? Mungkin dia sibuk, tak angkat. Kita kena sangka baik lah. Jangan kata itulah rupiahnya. Ataupun bila kita nak pergi, dia kata, aku ada nak buat apa, ada hal nak kesana kemari. Maknanya apa? Dia tidak bersedia lah tu. Mungkin kita akan cuba lain kali. Janganlah kita rasa dia tak nak bagi pergi ke rumah lah tu. Jangan. Jadi sekarang ni itu style kita. Bila kita nak pergi cuma raya pun kopi tu, okey, kau udah boleh ke kau nak datang raya ni? Kena tanya dulu. Sebab jangan terjah je. Kadang-kadang apa pun tak siap, kan. Tak best lah. Tuan rumah betul pula rasa macam tak best. Mana ni sahabat ataupun anak saudara ke, mak saudara ke, kaum kerabat nak datang, kita tak prepare, tak seronok rasanya, kan. Jadi kita kena tanya dulu dalam WhatsApp, ataupun telefon dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu antara ciri-ciri
ciri-ciri akhlak seorang Muslim yang kita cuba akan lakukan bermula daripada hari ini, malam ini. Kalau dah buat, alhamdulillah, teruskan. Orang kata apa? Istiqamah kita dengan apa? Dengan ciri-ciri akhlak Muslim yang kita sebut pada malam ini, iaitu bersifat lemah lembut dan sabar. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripada apa yang dikongsikan sebentar tadi. InsyaAllah kita akan bertemu di lain siri, akan membicarakan beberapa lagi ciri-ciri akhlak mulia yang diarahkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah kepada kita. Arahannya bukan saja-saja suruh ni, dah arahan. Jadi mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripada apa yang dikongsikan sebentar tadi. Kalau salah dan silap, saya minta ampun dan maaf. Kalau ada kekurangan, boleh PM tepi. PM tepi ya, bukan tepi terus. PM tepi. Jadi mudah-mudahan kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والmuslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Rahman. Jadikanlah kami orang yang benar-benar mencintaimu, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikanlah kami orang yang benar-benar ingin bertaubat ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah kami orang yang mencintai ilmu ya Allah, yang tidak henti-henti belajar ya Allah, yang tidak henti-henti menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kami dapat ya Allah, manfaatkan ilmu yang kami dapat ya Rahman. Berilah keberkatan, rahmatan ke atas kami ya Allah. Allahumma ja'alna jam'ana hadha marhum, hadha jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.